Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang saya nak baca ini hadis ke-41. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Yang bermaksud, tidak sempurna keimanan kamu. Iman saya tidak sempurna. Iman tuan-tuan dan puan-puan tidak sempurna, sehingga hawa nafsu kamu tunduk ikut amal ajaran yang kubawa. Hadis riwayat Imam Al-Hakim daripada kitab Matan Arba'in ataupun kitab Hadis 40. Dan hadis ini hadis ke-41. Dalam hadis yang mulia ini kita akan membahaskan tentang hawa nafsu. Sebab Nabi telah memperingatkan kepada kita bahayanya sekiranya hawa nafsu kita tidak tunduk, tidak menerima, tidak mengamal ajaran yang beliau bawa. Di antara syarahan para ulama tentang hadis ni, saya nak ambil ringkas 30 minit ke 40 minit sahaja, insya-Allah. Saya akan sebut 5 perkara pengajaran daripada hadis yang mulia ni. Yang pertamanya, faktor ataupun sebab utama manusia berpaling daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana hawa nafsu. Mana dalil? Dalil Quran surah Al-Qasas surah ke-28 di pertengahan ayat 50. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Yang bermaksud, hari ni saya bawa banyak kitab ni. Sebelum ni I just quote the pages, buku surat berapa. Hari ni saya dah bawa semua kitab. Ini kitab Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, ini tafsir Arab Saudi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan rujuk biar tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat lebih meyakini apa yang saya bawa setiap pagi dalam kuliah duha. Saya tak alim, saya bukan ulama, pendakwah kecil-kecilan. Orang pun memang kecil, 5 kaki 2 inci ya. Kan? Itu ayat dah yang bermaksud, dan siapakah yang lebih sesat? Allah bertanya kepada kita. Maksudnya, tidak adalah manusia yang paling sesat kecuali golongan ini. Yang ini orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya. Dan mereka tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah faktor kenapa orang Islam mengaku seorang Islam tetapi membelakangi ajaran Islam, tidak tunduk kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Kerana dia ikut hawa nafsu. Apa maksud ikut hawa nafsu? Tuhan dia bukannya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hawa nafsu. Mana dalil? Ni kitab. Hari itu kita dah sebut dah. Kitab Arab Saudi. Cover pun dah hilang dah, tertanggal dah, minta maaf. Maklumlah duk rojok setiap hari kan. Nanti ada duit kita beli baru punya. Ni Arab Saudi, di masjid-masjid semua ada. Ayat yang saya nak baca dalam surah Al-Jasiyah, surah ke-45, ayat 23, muka surat insya-Allah 818. Yang kita sebut baru-baru ni, tapi saya tak baca tafsir. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan dengar. Faktor pertama pengajaran hadis yang saya baca pada pagi ini, faktor manusia umat Islam berpaling daripada petunjuk Al-Quran As-Sunnah adalah kerana tunduk dan ikut kehendak hawa nafsu. Mereka tidak bertuhankan kepada Allah, tetapi kepada hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkan orang-orang seperti ini hidup di dalam kesesatan. Kita rojok insya-Allah. Kalau muka surat tak betul, tak apa, kita cari insya-Allah. 818. Oi, buka-buka 818 Mus. Ya. Buka-buka tulis Mus oi. Han tak percaya lagi. Tu. Uraian ayat dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Minta maaf lah, saya terlupa kata live. Dia bercakap dengan kameraman. Jangan marah. Marah nanti kena jual. Baik. Ni dengar-dengar kata nak PKP ni sampai bulan Jun jam. Sekolah mungkin akan ditutup sampai bulan Jun. Hari ni dah banyak kedai-kedai runcit yang tak buka lagi di kawasan saya ni. Kawasan Tikam Batu. Cuma pasar tu adalah. Pagi tadi sempat pergi beli. Dengar ayat tadi. Muhammad, apakah kamu tidak pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkan dia hidup di dalam kesesatan? Uraian, maksudnya Tuhan membiarkan orang itu sesat kerana Allah telah mengetahui bahawa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Kita baca dalil Quran, kita baca dalil hadis, mereka tolak, mereka tak nak terima. Orang macam ni, you are wasting your bloody time. Tak payah berdakwah. Bagi saya, you are wasting your time. Dia memang tak akan terima. Ni kena faham juga. Kalau tidak, takkanlah nak turun abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi sedang rancak berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang seorang yang buta matanya, Ibnu Maktum. Nabi memalingkan muka, tak nak layan soalan si buta ini, kerana beliau begitu asyik berdakwah pada pembesar Quraisy. Allah turunkan ayat ini. Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang puak-puak Quraisy haprak ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang tak boleh terima dah. Lebih baik kau fokus kepada si buta ni. Dia sedang mencari hidayah. Puak-puak tu memang tak terima dah. Raja surah Abasa. Tu cerita, faham? Jadi manusia yang bertuhankan hawa nafsu ini disebut dalam kitab ini. Kebetulan
Nah, saya buka-buka terus muka surat 818. Tu saya beritahu kat cameraman tu. Kan? Selalunya begitulah alhamdulillah. Buka-buka tu betul lah. Buka-buka tu betul. Saya kata kat dia ni tangan wali ni. Jangan main-main aku penampar dengan izin Allah balik awal. Kan? Hak duk hina-hina tok guru tu jaga sikit. Nanti dari jauh je aku tampar balik awal. Kan? Kau hajar betul buat-buat ni. Nah, kamu dah kalah duk diam lah. Jangan duk hina orang. Kalau kamu ni gentleman sangat, pergilah berdebat dengan tok guru. Tu saya tak ada masalah. Bawa dalil kamu. Hormatlah sikit kan. Ni dia. Yang saya nak sebut, apakah yang dimaksudkan bertuhankan kepada hawa nafsu? Ini kitab tafsir lain pula. Ini ada kat rumah. Semua nak bawa susah lah. Adapun maksud bertuhankan kepada hawa nafsu ialah apa-apa perintah yang terkandung di dalam Al-Quran yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita, kita terima, kita amal. Apa-apa yang menyalahi keinginan hawa nafsu kita, kita tinggal. Kita tak nak ikut. Ini bertuhankan kepada hawa nafsu. Tadi saya dah baca tafsir. Orang-orang seperti ini akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup dalam kesesatan sepanjang hayat. Yakin dan percayalah. Macam jenis puak-puak tu lah. Malah lah nak sebut. Ya, bila kita kata tak boleh, you kena tutup aurat, ni dalil Quran, dalil hadis. This is between me. This is between God and I. Baca dalam Quran pun tak nak ikut, tak nak terima. Jenis ni biarlah, tak payah berdakwah. Kalau nak bahasa senang, biar dia mampus lah, minta maaf. Tak boleh ustaz, kita kena berdakwah. Alah, saya dalam bidang dakwah walaupun baru 30 tahun, ada pendakwah-pendakwah yang asyik nak berdakwah kepada orang kaya saja. Sebab apa? Lumayan. Tengok-tengok tempat. Cakap pun tak clear. Yang ni clear. Haram kata haram, tak berani. Sebab takut nanti periuk nasi. Kita kena buat perubahan. RTM kena buat perubahan. TV3 kena buat perubahan. Ini nak masuk TV pun macam baca skrip ya. The do's and the don'ts. Mana boleh. Dalam Islam, cakap apa yang benar. Dah berapa kali saya baca ayat tu. Tuan-tuan cari sendirilah. Al-Ahzab ayat 70. Hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Jadi manusia seperti ini yang bertuhankan kepada hawa nafsu, Allah sendiri menyatakan Allah akan biarkan mereka hidup dalam kesesatan. Allah tahu dah. Petunjuk Al-Quran mereka tolak, dalil hadis mereka tak nak terima. Buang masa. You are wasting your time. Leave them alone. Biarlah. Mungkin satu hari nanti dia sedar, dia repent, itu dia dengan Allah. Kita tak boleh juga kata dia orang akan selama-lamanya hidup dalam kesesatan. Tetapi hidayah ini perlu kita usaha untuk mendapatkannya. Nak dapat sijil SPM pun kena ambil SPM. Adakah manusia di Malaysia ni yang tak mengambil peperiksaan SPM dapat sijil SPM? Itu mungkinlah beli kot. Sijil palsu. Heboh dalam YouTube, betul ke tidak? Menteri Kewangan kita tu dulu tu konon-konon catat accountant yang tidak bertauliah. Konon-konon. Ni yang naik baru Menteri Kewangan ni. Dia kata kita ada duit dalam WhatsApp nak. Apa perlu kita buat pinjaman bond? Faham bond? Tak faham. James Bond? Sebab tu kena letak ahlinya.
Kita doalah Menteri Kewangan ini dia mesti telus, wajib telus urus negara dengan baik. Boleh keluarkan sejumlah besar. Katanya sewaktu Menteri Kewangan dulu ni, saya bukan nak cakap politik, tapi kerana politik lah jadi macam ni. Mereka ada kuasa buat pinjaman sesuka hati. Katanya 82 bilion dengan Jepun. Bond. Betul tak betul? Kita nak minta Menteri Kewangan ni dedah. Tak perlu bimbang. Esok kalau jatuh kerajaan Perikatan Nasional, naik yang lain pula, selamat tinggal lah kamu semua. Tapi kalau kerajaan ni dia buat kerja betul, dia telu, dia tak khianat, dia jaga rakyat, dia tak kencing rakyat, insya-Allah saya akan terus menyokong mana-mana parti pemerintah yang berlaku adil, yang tidak menzalimi rakyat jelata. Setuju atau tidak? Yang mana zalim, saya tak akan sokongnya. Dan kita bercita-cita insya-Allah. Ini tanggungjawab amanah yang cukup berat yang dipikul. Kita nak jadikan sebuah negara Islam, Malaysia sebagai sebuah negara Islam, contoh kepada dunia. Itu yang pertama, pengajaran. Ni nak bagi wamak engineer panas dah ni. Yang pertama, pengajaran hadis Imam Al-Hakim ialah faktor manusia meninggalkan ajaran Islam adalah kerana tunduk kepada hawa nafsu. Yang kedua, pengajaran hadis ni ialah binasalah manusia itu apabila hawa nafsu menjadi Tuhan. Kita baca hadis riwayat Imam Tabrani yang terdapat di dalam kitab karangan Dr. Yusuf Qaradawi. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz yang jealous lah. Jealous kat aku, jealous kat ustaz tu. Halah, dia hafal je, ilmu dia bukan macam mana. Yang hafal ke, yang alim ke, semua ilmu kurniaan Allah. Awak tak boleh hafal. Sebab tu kita tengok kadang-kadang 1 jam ceramah 1 ayat Quran. Bukan saya nak hina. Cari perkataan tak jumpa dah. Tapi sebab aku tengok lah tu, macam seolah-olah duk kata kat aku ni. Jangan jealous Allah anugerah daya ingatan yang kuat, gifted. Tu ini anugerah Allah. Buat kerja masing-masing. 1 jam cakap, tak masuk politik langsung. Atau bila ustaz yang cakap tu pula sokong pula parti pemerintah yang zalim. Tengok tu dia, gambar dia ada sekali dengan puak-puak tu. Lagi aku tak respect. Ni cerita dia. 30 tahun berdakwah, tak alim. Bolehlah sikit-sikit. Kan? Itu nak hidup mewah. Itu kerja dia. Nanti lepas ni ada. Binasa sesiapa yang tunduk kepada hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tabrani, "Thalathun muhlikatun, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa aljabu mar'i bi nafsihi." Maksudnya, setuju. Siapa? Terbaik Ustaz. Puan Ainun Yahya, UAE. Orang UAE pun dengar ni, hebat. Bila nak balik ke Malaysia ni? Tolong cari pak-pak Arab sana yang kaya-kaya lah, Puan Ainun. Kami nak buat, bukan banyak pun, 1.5 juta lagi. Tolong recommend sikit. Kita nak melahirkan orang yang versatile, pelajar yang versatile, boleh bahasa Arab, boleh kuasai Quran hadis, boleh bahasa Inggeris. Sebab tu sekolah yang saya urus sekolah integrasi. Baik, pagi ni semangat ni. Hadis riwayat Imam Tabrani yang bermaksud 3 perkara yang mencelakakan manusia. Manusia binasa kerana 3 perkara. Pertamanya syuhun muta',
sifat kedekut yang diikuti. Tu. Nah, lain kali lah kot kita bahas tu. Nah, not this time. Kita nak buat satu tajuk. Islam menggalakkan kita menafkahkan harta benda kita. Apa kebaikan, apa keburukan. Next change coming soon. Yang kedua, wahawan muttaba'. Ini yang kita nak bahas pada hari ini. Yang ikut hawa nafsu, yang menuruti kehendak hawa nafsu, binasa atau celaka. Yang ketiga, wa'ajabu mar'il binafsihi, yang kagum terhadap dirinya sendiri. Saya tak kagum. I always said that this is gifted. Apa yang saya boleh bercakap, tak perlu ronyok Quran ke kitab hadis, yang springs to mind adalah anugerah Allah. Saya tak kagum. Ada orang lebih hebat. Dr. Zakir Naik lebih hebat. Nah, tapi yang tak dianugerahkan kelebihan ini, tolonglah. Don't envy us, please. Janganlah jealous pula. Kan? Ni kena cakap Inggeris sama ni. Semalam ada rakan Facebook saya, orang India. Dia komen, saya apa pun juga tak faham juga. Apa cakap? Macam mana boleh jadi aku punya Facebook lah. Friend Facebook lah, jam. Makna dia tengok jugalah, tapi tak faham juga. Baik. Yang kagum terhadap diri sendiri. Hawa nafsu yang kedua. Kita dengar hadis riwayat Imam Bukhari. Hujibatin nar bisyahawati wa hujibatil jannah bil makari. Ini Nabi sebut. Neraka. Orang Kedah kata neraka. Neraka dikelilingi atau dipagari oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ni kalau boleh tidur tak nak bangun dah. Cuba tinggalkan solat subuh. Neraka lah tunggu kamu. Tu yang kata tu. Neraka dipagari atau dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Manakala syurga dipagari, hadis Bukhari, InsyaAllah, dan kitab Riyadhus Salihin, dipagari dengan perkara-perkara yang sukar, sulit, payah. Kita dah baca dah Ali Imran 142, Al-Baqarah 214 tentang susahnya untuk memasuki syurga Allah. Yang kalilah kita baca Al-Baqarah 214. Jangan duk berangan, aku akan masuk syurga, aku ahli syurga. Tuhan kata, hampa ingat senang nak masuk syurga aku. Ingat syurga ni bapak hang punya. Contohlah orang Kedah style tu. Kan? Berceramah, berdakwah, tok guru pun belum tentu. Tapi kita sedang berusaha untuk mendapatkan syurga Allah. Kita akan mentaati segala perintah Allah. Kita akan menjauhi segala larangannya. Itu sifat takwa yang kita bahas malam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kena buat contoh. Dia bila bercakap ada sandaran. Sebab tu saya kata, perlu ke dapatkan tauliah untuk mengajar, untuk berdakwah? Tak perlu. Asalkan pendakwah itu dia membawa sandaran dalil Quran hadis yang betul, go right ahead. Minta maaf, kadang-kadang yang tolong bagi tauliah tu pun tak mampu nak berceramah macam aku ni. Minta maaf lah. Sembang kemas, kan? Angin sikit. Orang dah kenal lah Ustaz Syarilong 30 tahun, baru 30 tahun. Tauliah. Awak pun tak boleh nak ingat. Duk diam sudahlah, bagi orang boleh buat. Ahli ingat. Sebab tu saya sebut, bila saya kata poin yang kedua, binasa kalau sesiapa yang tunduk pada hawa nafsu. Saya nak bawa dari Quran.
Dua dalil Quran. Satu Al-Maidah surah kelima ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Mama bunda, assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam pula dekat peminat setia saya dulu, kini dan selamanya. Alamak, Ustaz Nasbi ada tauliah action. Aku tak ada tauliah lama dah, duk dakwah 30 tahun dah. Orang pun tanya apa kau lanyak macam tu ya. Tuan-tuan tengok dah berapa ni siri ke-10 hari ni. Saya duk berdakwah ayat Quran hadis. Saya ulang sikit, anugerah Allah. Tapi kalau menyeleweng, boleh ambil tindakan. Kalau tak seleweng, please. Kan? Kalau bagi tauliah pun, esok bila tukar kerajaan baru tarik balik tauliah. Apalah macam ni pun tak faham. Ni aku duk kata nang buti kui ni. Pada inna kacra. Cakap Tamil sikit sebab ada Facebook friend tu, dia Tamil. Aneh. Wana. Syari. Bagi Ilham ngantuk sikit. Boleh? Kisah siapa? Surah Al-Maidah surah kelima ayat 30. Tu dia. Jenuh hangit kalau 30 tahun lepas ada live macam ni, jenuh pedih telinga. Dulu aku tak teringat. Dah ni dah PKP, duduk di rumah pun duduk menungnya, duduk mengenang nasib. Macam ayam berak taik kapur, tahu? Duduk tunggu macam nak mati. Lebih baik kita buat kerja dakwah. Yang tak boleh buat, yang tak nak buat, jangan komen. Keep it to yourself, okay? Diam sudah. Kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ini Qabil. Ceritanya mengikut syariat Nabi Adam alaihissalam, Qabil jodohnya ialah Labuda, adik kepada Habil. Manakala Habil jodohnya adik Qabil, Iklimah ni cantik. Dah tentu dah Habil terima selalulah. Memang itu pun takdir yang telah ditentukan oleh syariat bapa dia. Si Qabil tak mau. Walaupun menyalahi syariat, aku nak juga. Aku nak juga. Inilah ayat dia. Kerana keinginan hawa nafsu nak kahwin wanita cantik, dia bunuh adik kandung sendiri. Binasa dia. Kenapa binasa? Ada dua versi. Sebahagian ulama kata, setiap kali berlaku pembunuhan di atas muka bumi, sebahagian dosa ditanggung oleh Qabil. Sebahagian kata tidak. Memang Allah nak pembunuhan yang pertama di atas muka bumi. Kau tu kata ceramah tanpa tauliah, memang power. Dah 30 tahun. Alah, jabatan agama pun dia orang boleh fikir lah. Dia boleh fikir lah. Siapa betul, siapa tak betul. Tak betul tu tangkap. Tak puas hati, panggil saya pergi pejabat. Dan semua orang kenal aku garang. Panggil pergi pejabat. Ustaz tak betul. Kat mana tak betul? Tunjuk. Jangan main dakwa ya. Saya dah ingat. Saya minta sangat-sangat pihak kerajaan tolong semak semula sebelum saya lupa. Kes Siti Aisyah, seorang pelajar universiti, saya difahamkan, yang ditahan di bawah Akta Sosma. Faham tak Sosma? Benda Sosma tak faham? Sos cili? Faham. Makan burger sos cili. Special Offences Security Measures Act. Tu dia. Tu hampa tak boleh, hampa duduk diam sudahlah. Aku hafal semua ni.
Saya menyatakan ini satu kezaliman terhadap Siti Aisyah. Beliau hanya sekadar didakwa membaca buku-buku tentang terorisme. Ni dah memang dah jadi ahli jawatan kuasa, ada nama terlibat dengan LTTE, boleh digugurkan pendakwaan tersebut. Kerana kuasa lah orang Seremban. Do you hear me? Kerana kuasa lah. Sekarang PM ke-8 ada kuasa, dia boleh membebaskan Siti Aisyah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bersetuju atau tidak? Kalau Siti Aisyah belum lagi dibebaskan, kita minta dibebaskan. Takkan kerana membaca buku dia teroris. Ini cerita kerajaan dululah. Let bygone be bygone. Setuju tak? Kita merayulah. Semak semula. Kerana baca buku dakwa, buktikan. Macam saya juga, oh ustaz ni tak betul. Bring your proof if you are truthful. Itu dalam bahasa Inggeris, Arab. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-Baqarah 111. Melayu, bawalah keterangan kamu sekiranya benar apa yang kamu dakwa. Setuju sangat, bebaskan Siti Aisyah. Takbir, Allahu Akbar. Ustaz lain jangan komen. Hampa duduk senyap sudah. Hampa tak mau cakap, hampa tak mau bela orang macam ni. Hampa nak cakap benda remeh-temeh, tak lagi kulanyak pun susah. Kan? Hampa berani main jumpa aku. Ni lama dah ni aku tak lanyak orang ni, jaga sikit. Mike Tyson pun kena KO dengan aku. Jangan main-main. Itu cerita dah. Baik. Contoh, anak Nabi Adam kerana hawa nafsu nak kahwin wanita cantik, akhirnya dia membunuh saudara kandung. Yang kedua, ni saya bawa kitab ni. Ni kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tengok betul-betul. Ayat saya nak baca ialah tentang seorang ulama anjing. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 176. Tolong dengarlah, cendia kawan Islam. Hak pandai sangat bab Islam, bab itu, bab cakap yang benar. Jangan jadi ulama anjing. Dia binasa kerana hawa nafsu. Sebab tu saya bawa kitab ni. Muka surat aku tak ingat. Hampa ingat senang nak hafal semua muka surat. Hampa lagi tak ingat. Aku ingat juga. InsyaAllah surah ke-7 Al-A'raf ayat 176. Saya baca, kita dengar terjemahan. Ulama Bani Israel Ibnu Kathir menyatakan beliau adalah Bala'am bin Ba'ura. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tasrukhu yalhath dhalika mathalul qaum alladzina kadzabu bi ayatina faqsusil khasasa la'allahum yatafakkarun. Tu ayat dia. Dengar baik-baik. Ini ayat yang disebut oleh ulama ayat ulama anjing. Jenis nak cari mentega darah, orang Kedah kata. Bagi panas sikit lah. Sejuk. Tak puas hati, mai jumpa. Banyak lagi dalil aku boleh bawa kat hangpa. Tak boleh duduk diam. Ni nak komen. Saya baca dalam YouTube. Saya tak nak sebutlah nama. Ustaz tu buat kebajikan, dia orang komen. Kata riak lah. Apa ni? Ustaz juga. Hampa jealous lah. Hampa tak boleh buat kerja macam dia. Tak lagi aku sebut nama dia, jadi lagi isu lagi. Saya sokong kerja-kerja baik. Kerja baik sokong. Oh riak, nak tunjuk duit banyak. La ilaha illallah. Yang hampa tu kedekut tidur masin. Bakhil. Dia ada duit, dia ada kelebihan, ada keadaan, dia nak tolong. Frontliners dia bagi. Macam-macam lah. Orang buat video apa semua. Pelik tuan-tuan. Ni lah, dengar lah. Dah lah nak buat kerja agama pun tak bersungguh. Kena nak jaga periuk nasi je.
Saya boleh terjemah, tapi nak bagi tuan-tuan dengar. Ni kitab ni, muka surat 391. Ini kitab Rumi. Dan kalau kami kendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya. Ni ulama yang tunduk pada hawa nafsunya. Apa Allah kata? Maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. Anjing ni, tuan dia bagi makan dah kenyang, lapar apa, itu anjing gila, kena tembak pergi mampus bang, cepat sikit. Kalau ulama pun jenis ni, gaji dah lumayan, tak cukup lagi, nak cakap kebenaran tak mau, duk komen, duk condemn orang buat kerja-kerja mulia. Apa cerita ni? Siapa tak setuju, majlis agama mana tak setuju, sila panggil. Kita forum perdana, insya-Allah. Kita buktikan Ustaz Syaril tak betul, hampa betul. Kita duduk satu pentas, buat live talikat RTM. Baru syok kan. Kau pasang glove boxing siap-siap. Cakap banyak kau lanyak. Kadang-kadang nak naik angin juga. Nak cakap benda remeh-temeh, nak condemn orang buat kebajikan, sudahlah. Boleh tuan-tuan? Takut dah lah tu. Tengok pun takut. Yang cakap pun tak takut. Hampa mana tahu aku takut ke berani. Minta maaf lah, sekali-sekali kena celoteh juga kan. Ni contoh binasa. Bala'am bin Ba'ura juga binasa kesudahannya. Dipahamkan beliau mati kafir kerana beliau memihak kepada kaum Bani Israel menentang perutusan Allah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kerana beliau diberi imbuhan. Inilah ulama yang jenis nak kepentingan duniawi, nak hidup chauffeur driven, highly paid. That's all. Cakap pemimpin buat zalim pun diam. Orang kafir hina Islam pun rahmatan lil alamin. Tak usah duk muhung lah, rahmatan lil alamin, aku ada dalil. Nak bagi tahu pada semua yang dengar hari ini. Kebanyakan pendakwah kata Saidina Abu Bakar lemah lembut. Siapa kata? Tengoklah apa situasi yang kita sedang hadapi. Apabila pendeta Yahudi menghina Allah, dia lanyak pendeta Yahudi itu sehingga lebam muka dia. Sepatutnya rahmatan lil alamin. Laqad sami'allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ali Imran surah ketiga ayat 181. Sebab turun ayat, sila rujuk. Sampai kafir hina Islam pun nak guna kaedah yang sama. Kalau tidak, Tuhan tak sebutlah dalam Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Hang tengok apa mu? Muhammad pesuruh Allah. Dan orang-orang beriman yang bersama-sama dengannya, mereka keras terhadap kafir. Kafir yang macam mana? Kafir yang menghina Islam, kafir yang menentang Islam. Tapi kalau kafir yang tidak menentang Islam, tidak menghina Islam, kita digalakkan berbaik-baik. Lain kali lah jawapan ada dalam Mumtahanah surah 60 ayat 8 dan 9. Hampa dah tak ingat, duk diam sudahlah, jangan duk condemn. Ustaz ni keras. Tu cerita dia. Ni nak angin dah ni. Walaupun badan tak ada angin, kepala banyak angin. Tu contoh binasa. 40 minit dah nak ringkas. Yang ketiga, pengajaran.
Tapi kita nak sebutlah RTM ke TV, kerajaan baru kita ni, Perikatan Nasional. Tak payah bagi guideline lah nak bercakap. Bagi kebebasan. Asalkan ada hujah. Ini ada the do's and the don'ts. Baik, tak usah panggil aku pun tak mau pergi. Tak keluar TV pun boleh kata Malaysian people knows me well, you know. They know me well. Nah, tu cerita dia. Nah, orang kenal lah. Nak glamour keluar TV, nak glamour keluar TV. Cakap orang tak faham. Islam tenggelam. Cakap tu. Oh, kita rahmatan lil alamin. Rajul Ali Imran 181, Rajul Al-Fatah surah ke-48 ayat terakhir 29. Kita diajar oleh Allah, kafir yang hina Islam keras. Jangan naik angin ustaz. Hehe. Kau suka aku lah. Hang peduli apa? Hang berani main cari aku. Aku bodyguard banyak ni. Hang jangan main-main. Semua sedia mati untuk Islam. Tu dia semangat. Jangan kata aku LTTE pula. Yang ketiga, saya nak ringkaskanlah. Banyak yang saya nak sebut. Hadis pada pagi ini mengajar kita ialah tentang tentang bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan kita menerima dan mengamalkan keseluruhan ajaran Islam yang beliau bawa. Dengar hadis riwayat Imam Bukhari. Al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia di hari akhirat kelak akan bersama-sama dengan orang yang dia cinta. Oh, aku cinta pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis letak tasbih, undang-undang Islam tak sesuai. Kita nak jawab, "Porayen ada kacra." Kotok punya orang. Kamu berselawat tapi kamu tolak syariat yang Nabi bawa. Kamu jangan mimpi akan bersama-sama dengan dia. Mana dalil? Kita nak ringkas. Takat 45 minit. Dalil dia surah Az-Zumar. Surah ke-39 ayat 33. Kita buktikan, kita amal dengan ayat ni, kita akan bersama-sama dengan Nabi SAW. Bukti kecintaan kita. Kita mengamalkan syariat yang beliau tinggalkan kepada kita. Wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Az-Zumar. Musan tengok apa? Betul Ustaz, orang yang hina Islam bukan masa untuk berlembut. Betul. Islam ajar lama. Tu benar saya baca At-Taubah. Surah ke-9 ayat 70. Kena keras. Yang tak hina agama kita, yang tak usik agama kita, tengok dalam Facebook. Keluar kat saya. Seorang Cina. Dia tunjuk di dunia semayang. Di akhirat dia tunjuk lucah. Kami tak pernah usik agama kamu tau. Kita berlembut, kita sabar, ada tahap tau. There's a limit to it, you know. There's a limit. Baik. Ayat saya baca Az-Zumar ayat 33. Dengar baik-baik. Dan orang yang membawa kebenaran merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang membenarkan kebenaran yang dibawanya, mereka lah golongan bertakwa. Mereka menerima, mereka mengamal. Di samping mereka juga berselawat. Saya tak nafi. Kalau selawat-selawat tapi tolak Quran, tolak ajaran Islam, tak jadi. Ini pengajaran hadis ni. Yang notanya saya ambil daripada kitab yang disyarah Al-Wafi. Tapi saya sesuaikan dengan ayat Quran. Ini bukti dia. Tidak memadai hanya berselawat.
mengamal. Kita dah sebut banyak kali. Itu pengajaran yang ketiga. Yang keempat, wajib berhukum dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi. Pertama, kita amal dan kita melaksanakan. Itu tuntutan. Kalau tidak, kita makna bertuhankan kepada hawa nafsu. Dalil Quran, Dr. Yusuf Qaradawi meletakkan ayat ni juga. An-Nisa surah keempat ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Itu ayat dah. Demi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap umat kamu umat yang beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah engkau membuat ketetapan, mereka menerima ketetapanmu itu dengan sepenuh hati. Makna ayat Quran ini memberi satu garis panduan. Selama mana seorang Islam mengamalkan isi kandungan Quran dan As-Sunnah, kemudian dilaksanakan hukum hakam itu, menandakan dia beriman. Ini tuntutannya. Boleh tuan-tuan? Ini pengajaran yang keempat. Kewajipan. Wajib berhukum. Kalau hawa nafsu kita tak suka dengan selera ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, berarti iman kita tidak sempurna. Orang yang iman tidak sempurna, jangan mimpilah nak masuk syurga. Syurga belum diswastakan lagi. Syurga milik Allah. Kalau diswastakan, Allah mak, yang kaya raya tu, Bloomberg ke apa benda-benda tu, orang kaya tu dia melabur MCA tak kacau Islam, yang kacau Islam DAP. Memang betul pun. Baik, aku bacalah apa ada. Akhir sekali, pengajaran hadis pada pagi ini tentang hawa nafsu. Dengar baik-baik. Jangan sesekali membenci terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah muka surat 1358. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 8 dan 9 untuk mengakhiri. Sebelum tu saya nak membaca sebuah hadis terlebih dahulu, hukum membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Segala ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jangan benci. Kalau kamu benci, kamu tolak hadis, tak mengapa, aku kemukakan dalil Quran. Muka surat 1358 insya-Allah. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 8 dan 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru fata'sallahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. 1358. Kalau tak betul tak apa, kita cari, tak ada masalah. Siapa nak ketawakan saya? Kan? Kau yang ketawa tu pun dia tak boleh. Kan? Kita nak condemn orang biar kita hebat lebih pada orang tu. Kalau tak, jangan condemn lah, orang tak terima. Alhamdulillah 1358. Surah Muhammad surah 47 ayat 8 dan 9. Dengar baik-baik. Jangan membenci ajaran Islam. Terjemahan, dengar. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir ini tak beriman. Esok lusa ada ayat lain. Maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Orang yang tak beriman ni, amal-amal mereka sia-sia, to no avail. Cakap Inggeris pula. Alamak.
Betul tak mu? Ayat tu. Pun tak boleh orang putih apa? Kan? Kenapa? Kenapa amalan mereka menjadi sia-sia? Jawapan, berlakunya yang demikian kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan di dalam Al-Quran. Lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Yang mereka benci di antaranya ialah hukum-hukum syarak, hukum-hukum Islam. Tak suka hudud, tak suka takzir, tak suka qisas. Siapa yang membenci syariat Islam, tak suka sistem pembagian harta pusaka Islam, kamu, amalan kamu ile poci. Ni nak kata tak betul, bawa ajaran sesat. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Siapa sign? Tun Dr. Mahathir, negarawan Malaysia. Ada jasa lah, sebab dia letak jawatan, tukar kerajaan. Alhamdulillah. Tu cerita dia. Jam kameraman nampak susah hati, dia takut dia kena tangkap. Macam ni nak masuk syurga. Nah, ni kalau adik-beradik saya dengarlah, inilah Syarilong. Hampa nak komen dalam grup WhatsApp kita. Kita bercakap yang hak. Oh, kasar. Ada masa kita lembut. Orang hina Islam pun nak lembut lagi, nak berkawan lagi. Ni Quran ada, tak boleh. InsyaAllah mulai hari ni kita akan rujuk semua kitab-kitab ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengundurkan diri, aku dan Al-Quran, teknik menghafaz Quran, amalan-amalan dapat membantu daya ingatan yang kuat. Tuan-tuan tengok, you can see it for yourself. You can see for yourself. And gifted, anugerah Allah. Ini ilmu. Itu pun ada orang kata, alah, hafal lah, Allah bagi. Awak tak boleh ingat muka surat, aku boleh ingat Quran, hadis dengan muka surat. Bukan sombong, benci kat perempuan ni, jela. Tak payahlah jela, buat kerja masing-masing. Bagi peluang keluar kaca TV pun cakap cerai-cerai. Tu yang Islam tak menang. Tak sentuh langsung soal pemerintahan, soal kepimpinan. Kalau satu saja, kita cah berapa mus? RM17. Postage RM7. Buku ni nipis saja, tapi niatlah sedekah fi sabilillah. Nah, saya tuan-tuan tak kenal. Kenal saya, datang kawan dengan saya. Saya nak sebutlah, saya pernah membina 4 buah rumah untuk orang susah. Saya biayai pengajian-pengajian budak-budak Melayu kita di luar negara, dalam negara. Hak balik jadi ustaz, hak lupa diri pun ada. Yang tak tahu nak ucap terima kasih, jadi sombong pun ada. Aku kalau jumpa, aku tembak ustaz tu. Jangan main-main. Kalau beli atas pada 5 free postage, kami cover. Tak apalah, untung sikit-sikit. Tapi kalau satu tak boleh nak cover. Ada sahabat tu kata, tak apa ustaz, saya bank in RM20, RM10 buku, RM7 postage, RM3 sedekah kat ustaz. Tak payah bagi tahu, memang aku ambil pun. Aku pun tak ada apa. Hampa yang tu pun nak abang. Aku dah 2 minggu ni, kan? Kita pun perlu juga. Nah, tapi saya nak itu yang pertama, nak menyampaikan, I would like to impart my knowledge. Sedikit knowledge tentang agama Islam. Yang kedua, nak mempromosikan Tahfiz Mutmainnah. Kompleks belum siap. Kalau ada jutawan, milioner, kabilioner, tolonglah bantu. You can come and see it for yourself. Tengok, oh betul ada. Ada daftar, kita daftar. Nah, insya-Allah boleh hubungi sahabat saya, ada yang tertera dalam live kita ni, nombor akaun dan sebagainya. Jadi sekadar itulah. Hari ni dia panas lebih sikit, semangat lebih. Saya memohon sekali lagi keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya berlaku kesilapan dan kesalahan. Itu kelemahan yang ada pada saya. Dia juga
kemaafan pada muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Esok umur saya panjang, kita bertemu lagi. Kalau umur tuan-tuan dan puan-puan pendek, habis takat hari ni lah. Kan? Esok insya-Allah tajuknya juga panas. Batas iman dan kufur. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ni